اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 8, muka surat 8 baris yang ke-13 daripada atas. Baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fahadhihi sittu sifatin. Al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujudu, wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Maka inilah segala sifat yang tersebut daripada wujud hingga kepada wahdaniyah. 6 sifat. Yang pertama daripada 6 sifat dinamai akan yang pertama sifat nafsiyah, dan iaitu sifat nafsiyah wujud. Maka inilah segala sifat-sifat yang tersebut daripada wujud hingga kepada wahdaniyah. 6 sifat. Yang pertama daripada 6 sifat dinamai akan yang pertama sifatun nafsiyatun. Dan iaitu sifat nafsiyah ini wujud. Kemudian 5 sifat yang kemudian tu pula dipanggil sifatun salbiyatun. Dia nak pergi kepada pembahagian sifat. Pembahagian sifat 20, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang mana pembahagian ini adalah di antara ilmu tauhid yang fardu kifayah. Dibahagi pula kepada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah untuk lebih kita memahami lagi sifat 20. Tetapi pembahagian tu adalah fardu kifayah. Kemudian yang kita bicara terdahulunya adalah berkaitan dengan wahdaniyah, keesaan. Dengan makna wahdaniyah ni la thaniya lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Itu makna keesaan. Tiada menduai bagi Allah pada zat, dan tiada menduai bagi Allah pada sifat, dan tiada menduai bagi Allah pada perbuatan. Menduai itu dipanggil mensyirikkan Allah pada zat, mensyirikkan Allah pada sifat, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kalau menduai, jadi keesaan dengan makna tiada menduai, dengan bahawa satu pada zat dan satu pada sifat dan satu pada perbuatan. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Tapi dalam matan Ummul Barahi
wahdaniyah, keesaan, dia tidak hura kepada artinya keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Sebaliknya dihuraikan dengan tiada menduai. Tiada menduai. Dia tak sebut dengan keesaan pada zat, tiada menduai pada zat. Dia tak hura keesaan pada sifat, tapi dihura dengan tiada menduai pada sifat. Dia tak hura dengan wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Sebaliknya tiada menduai pada perbuatan. Didatangkan hak tiada tu nak bagi jelas. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan, tidak menduai lah. Tapi didatangkan tiada menduai, biar jelas. Satu ni takut kita faham, iyalah ada juga. Tak ada lah ni. Tiada tu. Tiada menduai pada zat, tiada menduai pada sifat, tiada menduai pada perbuatan. Hak kita nak kena mati molek, hak tiada menduai pada perbuatan. Tapi disebut dengan tiada menduai, tak sebut pada satu pada perbuatan. Kalau sebut satu pada perbuatan sama je makna. Satu pada perbuatan. Tapi ada juga satu-satu perbuatan tu hak Tuhan izinkan kepada makhluk. Tapi bukan Allah yang perbuat. Allah izinkan. Dengan makna Allah membiarkan. Allah tidak menghalang. Tapi bukan Allah yang buat. Selain daripada Allah, yakni makhluk yang buat. Tapi disebut satu pada perbuatan. Kadang-kadang faham gitu. Kita tak ada. Tiada menduai. Tak ada. Hanya perbuatan Allah jua. Makna satu pada perbuatan, tiada menduai pada perbuatan, sama je makna. Tapi lebih jelas lagi, tiada menduai pada perbuatan. Makna tiada selain Allah yang perbuat. Yang perbuat hanyalah Allah. Itu makna tiada menduai pada perbuatan. Dengan bahawa tiada perbuatan pun bagi selain daripada Allah, walaupun sebesar zarah. Ini lebih jelas lagi. Sebab tu matan Umi Barahin, wahdaniyah, keesaan, dengan makna tiada menduai pada zat, dan tiada menduai pada sifat, dan tiada menduai pada perbuatan. Dengan bahawa tidak ada yang perbuat selain daripada Allah. Tidak ada. Bukan hanya sebut yang perbuat hanyalah Allah. Samalah juga maknanya tu, keesaan lah. Yang perbuat hanyalah Allah. Tapi didatangkan tiada yang memperbuat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang perbuat. Tiada menduai sama sekali pada perbuatan. Hak tu lebih jelas lagi, lebih kemah lagi. Walaha satu pada perbuatan sudah okey. Dah. Tiada yang menduai pada perbuatan, melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebesar zarah tidak ada perbuatan, melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdetik di hati, Allah yang buat. Berkelip mata, Allah yang buat. Bergeraknya habuk, Allah yang buat. Bergeraknya kuman, Allah yang buat. Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada menduai pada perbuatan. Ini pegangan. Kemudian nak kena kemah pula, kita berpegang. Tiada menduai pada perbuatan, tiada yang memperbuat melainkan perbuatan Allah. Tapi di ingatan hati kita, perbuatan makhluk. Di percakapan asbab kita, perbuatan makhluk. Ni kena letak molek lah. Pada ni. Jadi sekarang ni tiada menduai pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan.
Tapi di ingatan hati kita semuanya perbuatan makhluk. Yang kita boleh nampak ni, yang kita boleh dengar ni, kitalah yang buka mata. Nampaklah. Kalau kita pejam mata gelap. Yang kita boleh dengar ni, telinga kita comel. Suara speaker pula jelas. Dengar moleklah kitanya. Jadi yang nampak kerana biji mata. Jadi yang dengar kerana genggendam telinga kita comel. Itu ingatan hati. Dan kalau kita cakap pun gitulah juga. Cakap pun gitu. Mata terang, cahaya lampu terang, telinga molek, suara pula jelas. Tak ada af'alullah. Tak ada perbuatan Allah di situ. Di ingatan hati yang berlaku mari daripada makhluk. Di percakapan lidah sandar kepada makhluk. Ni kena letak molek ni. Bab pegangan lain. Bab ingatan di hati itu bergantung kepada kekuatan basirah masing-masing. Bab percakapan syarak membenarkan percakapan asbab. Menyandarkan pada asbab syarak membenarkan. Al-Quran sandar pada asbab, hadis Nabi sandar kepada asbab. Itu hanya percakapan harian kita. Tapi di percakapan harian seolah-olahnya tidak ada perbuatan Allah. Seolah-olahnya tidak ada perbuatan Allah. Perbuatan makhluk belaka. Itu syarak tidak melarang hak percakapan asbab. Jadi hak pegangan tetap dah. Hak pegangan tetap dah. Jadi nak kena mati sini bab pegangan ni. Nak mati molek. Sebab pada zahir perbuatan makhluk. Pada ingatan hati perbuatan makhluk. Pada percakapan lidah perbuatan makhluk. Pegangan kena kemah molek. Kita nak memastikan pegangan mereka-mereka yang bertanggungjawab kita. Sebab mereka sama macam kita. Mereka pada zahirnya adalah perbuatan makhluk. Ingatan hati mereka pun perbuatan makhluk. Mereka dengar kita bercakap, anak-anak kita bercakap, kita pun bercakap, siapa-siapa pun bercakap, semuanya cakap asbab, cakap makhluk. Jadi mana nak memastikan akidah anak-anak kita? Kena tanam molek lah ni. Sebab pada zahir memang perbuatan makhluk. Nampak memanglah kerana biji mata. Mata pula baru buat pembedahan. Baru buang selaput mata lah apa semua lah. Bubuh manik lah apa semua. Jadi terang. Ada ni. Zahirnya mari daripada makhluk. Ingatan hati pun makhluk. Percakap pun makhluk. Jadi anak-anak kita dengar kita bercakap, memang cakap asbab. Jadi macam mana pegangan mereka mentauhidkan Allah pada perbuatan, tiada menduai, tiada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak ni kena tanam molek ni. Hak tiada menduai pada perbuatan, yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk langsung tidak ada perbuatan walaupun sebesar zarah, walaupun makhluk itu adalah para-para anbiya, walaupun makhluk itu para-para malaikah. Makhluk tidak ada perbuatan. Bukan kata mukjizat, gerak diam para-para rasul pun itulah perbuatan Allah. Hak berlaku mukjizat, betul kitab dia letak mukjizat ni apa ni? Perkara-perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan Rasul. Ingat mulai ayat dia tu. Mukjizat adalah perkara-perkara yang mencari adah yang luar biasa, yang zahir pada tangan Rasul. Karamah pula perkara-perkara yang mencari adah yang zahir pada orang yang soleh. Itu karamah. Tak ada ni. Karamah perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan orang yang soleh, yang zahir pada tangan aulia.
Bukan aulia tu yang melakukan, hanya zahir sahaja. Jadi mukjizat bukan Rasul yang lakukan. Bukan kata tungkak Nabi Musa yang menjadikan, yang zahir sahaja. Hakikinya keesaan pada perbuatan, tiada mendoai pada perbuatan, tiada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Maknanya walaupun perbuatan para anbiya, para mursalin sekalipun, ianya adalah perbuatan Allah. Perbuatan malaikat, ianya adalah perbuatan Allah. Yang kita duk cerita tugas-tugas malaikat, itu hanya sandar kepada asbab, sandar kepada makhluk. Sandar tu. Malaikat yang menurunkan wahyu. Hakikinya wahyu tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang menurunkan rezeki. Hakikinya kesemua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghidupkan, yang mematikan, meniupkan roh, mencabutkan roh, itu hanya cerita asbab sahaja. Hakikinya yang menghidup, yang mematikan adalah af'alullah, hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita duk baca lepas daripada sembahyang 10 kali tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pernah baca la ilaha illallah. Itu isyarat keesaan pada zat, wahdahu isyarat keesaan pada sifat, la syarikalah isyarat keesaan pada perbuatan. Di situ ada 3 keesaan. La ilaha illallah, Allah jua Tuhan, satu keesaan. Wahdahu, hal keadaan Allah keesaan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, itu keesaan pula. 3 keesaan di situ. La syarikalah, tiada sekutu baginya bagi Allah, ini isyarat keesaan pada perbuatan. Tiada menduai pada perbuatan, tiada sekutu pada perbuatan, hanya perbuatan Allah. Yuhyi wa yumit, menghidup ia Allah, wa yumit, dan memati ia Allah. Allah yang menghidup, Allah yang memati. Bukan malaikat yang meniupkan roh, bukan malaikat yang mencabutkan roh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Qadir, sirah mubalaghah, amat kuasa. Qadir, yang kuasa. Qadir, yang amat kuasa. Apa makna? Hak dia belaka. Makhluk lemah. Makhluk lemah ni mana? Malaikat makhluk lemah. Lemah mana apa? Tidak ada satu peranan pun, walaupun sebesar zarah, gerak dia malaikat tu sendiri adalah keesaan pada perbuatan, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali bicara, kalau kita kata kok simple je, mudah je. Tapi kalau letak molek, tak jadi tu. Tak ada tauhid pada perbuatan, tak ada la syarikalah, tiada sekutu, tiada menduai pada perbuatan, tak ada. Dah duk bicara tugas malaikat, itu panggil bicara zahir, bicara asbab. Salah ke sandar kepada makhluk? Dah tu duduk sandar pada malaikat tu, sandar pada makhluk lah. Tak ada salah lah tunya. Sandar pada tugas makhluk. Kemudian hak kerjaan syaitan pula. Kerjaan syaitan macam mana? Kerjaan syaitan menggoda anak Adam pada melakukan maksiat. Syaitan ada perbuatan? Syaitan tak ada perbuatan. Dah berlaku tu, itulah perbuatan Allah.
Itulah perbuatan Allah. Allah yang beri hidayah, Allah yang menyesatkan. Allah yang beri hidayah, Allah yang menyesatkan. Allah wa yudillu man yasha, menyesai akan siapa yang ia kehendak. Allah yang menyesatkan. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadru dayiqan haraja. Dan sesiapa yang mendaki oleh Allah bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa, hakikatnya bukan syaitan, Allah yang menyesatkan. Itu semua adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyesatkan. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kata-kata Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan bahawa aku tidak boleh beri manfaat akan kamu oleh nasihat aku jika aku nasihatkan akan kamu jika adalah Allah menghendaki bahawa menyesat ya Allah akan kamu. Kalau Allah menghendaki menyesatkan akan kamu, tak ada guna aku nasihat kamu. Mana kesesatan tu ada datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita sandar kepada iblis, syaitan. Itu semua sandar kepada makhluk belaka. Memang itulah percakapan kita. Ini cerita dalam majlis ilmu ni. Sebab perkara jahat diharamkan sandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kena sandar kepada syaitan iblis. Kena sandar kepada nafsu kita sendiri. Kena sandar pada nafsu kita sendiri. Kena sandar kepada godaan dunia, godaan manusia, pengaruh manusia, pengaruh kawan-kawan. Benda yang jahat kita diharamkan sandar kepada Allah. Ini kita cerita dalam majlis ilmu. Memanglah kejahatan tu sandar kepada iblis, sandar kepada syaitan, sandar kepada nafsu sendiri. Lepas tu pegangan kena kemah molek nah. Maknanya bukan hanya kita menyandarkan kepada makhluk, bahkan kita wajib menyandarkan kepada makhluk, kepada diri sendiri pada perkara yang jahat. Bukan hanya cakapan harian kita sandar kepada makhluk, sandar kepada asbab. Cakapan harian kok seolah-olah tak ada Tuhan lah. Bukan cakapan harian, bahkan kita wajib bercakap menyandarkan kepada makhluk pada perkara yang jahat. Pada perkara jahat kita wajib kena sandar kepada godaan syaitan, godaan iblis, kerana nafsu kita yang jahat, kerana godaan bagai-bagai lah, godaan dunia apa semua. Itu percakapan. Pegangan macam mana? Simple sahaja. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan, tiada menduai pada perbuatan. Maknanya keesaan pada perbuatan lah. Tapi matang Ibrahim tiada menduai pada perbuatan. Yang perbuat hanya perbuatan Allah. Makhluk tiada perbuatan. Walaupun makhluk tu yang paling besar iaitu malaikat, walaupun makhluk tu nama syaitan ke iblis ke, makhluk tidak ada perbuatan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perbuat segala-gala perkara sebagaimana kehendak Allah pada azal. Tapi permati di perbuatan dahulu, barulah pergi kepada segala yang berlaku adalah perbuatan, segala yang berlaku perbuatan Allah sebagaimana kehendak Allah pada azal. Naik ke setangga lagi kepada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Kita permati keesaan pada perbuatan, kita pergi pada sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Kemudian Allah perbuat ni sebagaimana kehendak Allah pada azal. Pergi kepada sifat yang ke-8 iradah, sifat yang ke-9 ilmu. Sebab antara qada kehendak Allah pada azal dengan ilmu Allah mengetahui pada azal, ianya berlaziman. Kena dua tu, iradah dan ilmu.
Sebab Mu'tazilah hak masyhurnya masih lagi perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah, termasuk perkara jahat perbuatan Allah. Tiba-tiba Allah perbuat sekalian perbuatan Allah, tapi Allah tidak kehendak akan perkara jahat. Digi lagi tu. Atau Mu'tazilah. Maknanya Mu'tazilah berpegang sekalian perbuatan Allah. Hak wahdaniyah pada perbuatan ni, Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah. Tapi Allah perbuat perkara jahat sekalipun Allah tidak kehendak. Ni di Mu'tazilah pula. Dia lari situ. Mana perkara jahat adalah perbuatan Allah, tapi Allah tidak kehendak pada azal. Manusia memilih sendiri, tapi berhasil perbuatan jahat tetap perbuatan Allah, tapi Allah tak kehendak. Tu kena mati pula di kehendak Allah pada azal. Sebab Mu'tazilah, Allah yang melakukan segala-gala perbuatan, termasuk perbuatan jahat. Tetapi perbuatan jahat yang berlaku tu Allah tidak qadakkan pada azal, Allah tidak menghendaki pada azal, Allah hanya mengetahui sahaja. Seseorang tu memilih untuk melakukan perkara jahat, tapi berlaku perkara jahat tetap perbuatan Allah. Ini Mu'tazilah. Dia tolak qada Allah yang bersifat dengan iradah pada perkara jahat, tetapi masih lagi berpegang qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah pada perkara jahat. Jadi makna mati hak keesaan pada perbuatan, kena naik kepada kudrah, kena naik pada iradah dan ilmu. Tapi dimulai dengan keesaan pada perbuatan, tiada menduai pada perbuatan, la syarikalah, tiada sekutu pada perbuatan. Tidak ada sekutu Allah Ta'ala pada perbuatan yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah. Kesemuanya adalah perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah tidak ada penghujung. Perbuatan Allah tidak ada penghujung. Sebab yang akan berlaku di syurga, gerak diam yang berlaku di syurga, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan. Jadi nak cerita bab tugas-tugas malaikat tu, waktu cerita kemudian kita cerita mengenal Allah, mengenal Rasul terlebih dahulu. Bukan mengenal malaikat hak permulaan, mengenal Allah terlebih dahulu. Hak duk ngapa tugas malaikat, ngapalah. Itu kata kita ni memang cakap zahirnya begitu. Cakap zahir gitulah. Bukan kata tak salah, bukan kita diajar seumpama tu. Ni malaikat ni, ni tugas malaikat ni, ni tugas malaikat, ni tugas dia catat kebaikan, catat kejahatan. Malaikat yang mencatat. Tak, gerak diam tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perbuatan malaikat. Malaikat yang menyoal di alam barzah, malaikat yang pukul di alam barzah, tak, itu semua perbuatan Allah. Tapi tetap kita bercerita seumpama tu. Terkadang dalam kita cerita tugas malaikat tu seolah-olah tak ada Tuhan. Kalau tengah jibat malaikat kan, tengah jibat malaikat, kita cerita tugas malaikat seolah-olahnya tak ada Tuhan. Seolah tak ada Tuhan. Mana kalau tajuk tu bicara bab malaikat, malaikat sepenuhnya, mungkin sepatah pun nak sebut. Semua tu perbuatan Allah, qada-qadar berlaku, kemungkinan tak sebut sepatah pun. Mana kalau kata huraian bab malaikat ni, maknanya seolah-olahnya tak ada Tuhan. Seolah-olahnya tak ada Tuhan. Pegangan tetap ada. Jadi tak pelik lah hak mana-mana pun macam tak ada Tuhan. Kalau kata cerita hak ilmu dunia, hak asbab, biasanya orang sensitif cerita ilmu sains. Ilmu sains dan ilmu sains pun sama je lah. Ilmu sains, kalau cerita ilmu sains kok tak ada Tuhan, sains lah. Tu macam tadilah
Cerita hal malaikat. Tak ada Tuhan. Malaikat je. Malaikat makhluk. Hak sains pun makhluk. Sama je. Tak ada Tuhan seolah-olahnya. Tapi orang takutlah. Ilmu sains ni ilmu sains. Ilmu sains ke? Ilmu bicara bab malaikat ke? Kita mengenal Allah permulaannya. Permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Kita nak ngaji tugas malaikat, kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirik, tidak menduit Allah pada perbuatan. Kita nak ngaji ilmu sains, kita tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mendoai Allah pada perbuatan. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, tak kata ngaji ilmu sains. Hak nampak sekarang setiap saat ni, nampak dengar, gerak diam. Bukan nanti ilmu sains. Kalau berpegang, nampak dengar ni semata-mata perbuatan mata, perbuatan telinga. Gerak diam kita ni semata-mata perbuatan diri kita. Pegangan ni. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tak nanti ilmu sains. Oh, cerita sains. Tak ada sebut Tuhan langsung. Macam cerita tadi lah. Cerita malaikat. Ada sebut Tuhan. Lepas tu kata hak ni kena letak molek. Pegangan tetap. Ingatan kita ni orang awam yang hati jauh daripada Allah. Tak ada diingatan, tak ada salah apa. Di percakapan asbab syarak membenarkan, sudahlah. Oh, cakap sampai ke dalam ke? Hak ni dek sini dah akidah. Jadi ingatan tak ada, di percakapan pun asbab belaka. Tapi sini kemah. Jadi kita sendiri nampak zahirnya makhluk. Makna kita dengar percakapan pun makhluk belaka. Kita pun cakap makhluk. Mak ayah kita pun kita dengar ada budak lagi cakap makhluk. Makhluk lah. Lapar dah budak tu. Beri susu. Lepas beri susu, kenyang dah budak tu. Berapa kenyang? Sebotol dah dia faham. Gitulah. Ke mana? Panas budak tu, pasang kat kipas. Nak tidur tak boleh budak tu panas. Pasang kipas. Oh, barulah lena budak tu. Sebab apa? Tak dipanas, kipas tak pasang. Lepas pasang kipas, barulah. Maknanya kalau anak kita dengar kok asbab sepenuh masa. Jadi hak pegangan macam mana? Hak tu kena tanam molek lah. Ni bicara bab tauhid. Mengesakan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak menduai Allah pada perbuatan. Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak cikgu sains tu biasa dah. Cikgu sains lah, ustaz macam mana saya ngajar sains. Dia ngajar asbab. Lepas tu kalau saya nak peringat kepada pelajar saya, baguslah, peringatlah kata. Ingat cerita-cerita musai, ingat baik pegangan kita. Hak berlaku ni semua Tuhan belaka ni. Cerita tak apa, kat orang panggil ustaz sains pula tak apalah. Dia takut maknanya kalau dok letak di tapak pegangan tu takut macam mana pelajar ni. Baguslah. Kita ada panggil ada prihatin kepada pegangan. Walah bukan kata belajar mengajar kelas sains. Hak tadi mengajar ilmu akidah dah, mengajar tugas malaikat. Mengajar tugas malaikat. Mengajar pula bab beriman dengan hari kiamat. Bila sebut kata beriman dengan hari kiamat, beriman dengan tiup sangkakala yang pertama. Siapa yang meniupkan sangkakala yang pertama dan kedua? Hancur langit dan bumi, tiup sangkakala yang pertama. Dibangkitkan beri tiup sangkakala yang kedua. Siapa yang meniupkan sangkakala? Malaikat lah. Israfil yang meniupkan sangkakala. Ada Allah kat situ? Tak ada. Cerita bab persoalan barzah. Ada cerita Allah di situ? Tak ada. Bukan nakir.
Bicara pula di mahsyar, malaikat yang menghalau, malaikat pula. Cerita bab syurga neraka, malaikat yang menjaga syurga dan neraka, malaikat belaka. Cerita bab hari kiamat. Kita ustaz mengajar fiqh pula, tak ada Allah Ta'ala orang mengajar fiqh ni, tak ada. Air berubah dengan sekian. Ada cerita Allah yang merubahkan air. Berubah air dengan daun, berubah air dengan buah, berubah air dengan tanah, berubah air dengan tempat air lalu. Sebab tempat air lalu tu tempat tu masing, maka air pun berubah menjadi masing. Berubah air kerana tempat dia, oleh kerana tetok lama dah, perang lama dah air tu, jadi berubah air kerana tempat dia. Ada ni. Berubah air kerana apa ni? Kerana air telaga ni, tanah dia ni, tanah dia ni. Jadi air berubah kerana tanah ni. Tanah dia berbau, maka berubah air. Ada tak sebut Allah buat? Tak ada. Semua makhluk belaka. Semua makhluk belaka. Mana bukan kata masa ilmu fiqh sekalipun. Tak ada. Makhluk belaka. Tapi pegangan tetaplah. Tapi kalau rasa bimbang, cerita sains takut pegangan pelajar, tekanlah, tak apa. Tapi kalau ngajar fiqh tak bunyilah pula. Sebab apa? Ngajar agama. Dah kalau ambil fiqh tak ambil tauhid, guna kira. Kalau ambil fiqh tak ambil tauhid. Air musyammas, air dipanaskan dengan kepanasan matahari. Tengok. Hak makruh digunakan tu. Air musyammas, air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Air yang mengangkat hadas, air yang menyucikan najis. Nak istinja dengan air. Air akan menghilangkan zat dan sifat najis. Istinja dengan umpama batu, dengan tiap-tiap benda yang kasar yang boleh menghilangkan air najis. Kita istinja dengan umpama batulah. Ada ni. Kalau kita nak samak pula, samak kulit tu lah, kita samak basuh najis mughallazah tau. Dia basuh najis mughallazah tu bukan samak tu basuh najis. Samak ni ad-dabru. Dabru ni samuk, tu baru samuk. Untuk menyucikan kulit bangkai. Kita basuh najis mughallazah letak samuk, tak apalah. Tapi samuk dalam fiqh ni bukan basuh najis mughallazah dengan air tanah tu. Basuh najis mughallazah dengan air tanah, dia hanya sebut basuh najis. Kita dak lah, kena samuk dah mung. Tu air kucing anjing tu. Samuk tu sebut. Boleh je, tapi fiqh tak sebut samuk tu. Samuk kulit bangkai. Kalau dahulu samuk dengan apa? Dahululah dengan tahi burung merpati. Kalau kita sekarang samuk dengan asid untuk menghilangkan lemuk-lemuk, kotoran-kotoran yang ada di kulit bangkai. Jadi tahi burung merpati lah yang menghilangkan kotoran lemuk-lemuk yang ada di kulit bangkai. Kalau kita sekarang asid lah yang boleh menghilangkan kotoran dan lemuk-lemuk di kulit bangkai. Itu semua cerita asbab belaka. Itu semua cerita makhluk belaka. Kita nak bersugi dengan benda yang kasar yang boleh menghilangkan kotoran di gigi. Mana tak ada Tuhan juga. Bukan ilmu sains je. Tapi pegangan ni mati molek. Tiada menduai pada perbuatan, tiada mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan bahawa yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, menduai Allah pada perbuatan, satu secara infisal, satu secara ittisal. Infisal ni memang berasing-asing sungguh. Allah, perbuatan Allah. Kemudian perbuatan selain dari Allah
perbuatan makhluk perbuat secara solid, tak berkait dengan perbuatan Allah. Kalau kata pisau memutuskan dengan sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan perbuatan Allah. Ini infisal dipanggil, berasing sungguh, tak ada kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni kapi ijma' ulama. Hak ittisalnya maknanya berhubung, ada juga kaitan dengan perbuatan Allah. Mana kaitan dengan perbuatan Allah? Allah jadikan tajam di mata pisau, Allah yang buat tajam di mata pisau. Lepas tu tajam itulah pula yang memutuskan sendiri. Ini ittisal dipanggil. Ada berhubung, ada bekerjasama, ada berkongsi. Ini dipanggil bersyarikat, ini dipanggil sekutu. Ini khilaf pada kafir. Satu pandangan kafir juga kekal neraka, satu pandangan akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah. Ini akidah yang sesat. Itu secara ittisal, secara berhubung, mana ada kerjasama. Hak tu contoh dalam kitab kita ni. Hak ni pisau. Bukan kitab ni. Kitab ni tak mai contoh dok kita bicara terdahulu. Mari tak datangkan contoh. Dan kita Aqidatun Najih didatangkan contoh pisau. Samalah dengan apa-apa sekalipun. Pisau ke, api ke. Infisal ni, api semata-mata menghanguskan. Tak ada terputus, tak kait pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir ijma' ulama. Memang api menghanguskan, tetapi dengan panas yang Tuhan letak di api. Pergi kepada obat ke, pergi pada pemakanan ke, habbatus sauda, minyak zaitun, khurma contohnya. Orang mengkaji apakah khasiat yang ada dalam habbatus sauda, Allah yang jadikan. Apakah yang ada dalam minyak zaitun, Allah yang jadikan. Tapi kalau berpegang semata-mata habbatus sauda, minyak zaitun, khurma, itulah yang mensihatkan kita. Atau infisal, kafir ijma' ulama. Ittisalnya Allah yang menjadikan, meletakkan khasiat di minyak zaitun, habbatus sauda, khurma. Allah yang jadikan. Sampai masa khasiat Allah letak itulah yang mensihatkan. Itu hak khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar, tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sekutulah. Allah hanya jadikan khasiat di pemakanan tu. Kemudian khasiat yang namanya makhluk pula yang berperanan ambil tugas kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Satu pandangan letak kafir lalu dah. Satu pandangan ada juga bahagian Allah di situ. Mana bahagian Allah? Walaupun khasiat tu yang mensihatkan, tapi ada perbuatan Allah. Khasiat tu Allah yang buat. Dia ada kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu pandangan, ini pandangan muktamad, tidak menghukumkan kafir, tapi pegangan yang mensyirikkan Allah, pegangan yang berdosa besar, amal ibadah semayang ke, puasa ke, haji ke, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau infisah kafir ijma' ulama tu, semayang, puasa, haji wajib diqadakkan kembali sebab tidak sah. Kita ahli sunnah betul. Memang tajam di pisau Allah yang jadikan. Memang panah di api Allah yang jadikan. Hak ada di habbatus sauda, minyak zaitun ke khurma, Allah yang jadikan. Sampai masa putus, tetap keesaan pada perbuatan. Sampai masa hangus, tetap keesaan pada perbuatan. Sampai masa sihat, tetap keesaan Allah pada perbuatan. Makhluk tak bekas sama sekali. Bukan makhluk, tidak ada perbuatan. Tajam tu makhluk, pisau tu makhluk dah. Tajam pun makhluk, api makhluk, panah di api pun makhluk. Makhluk tidak ada bekas, bukan makhluk, tidak ada perbuatan. Habbatus sauda, minyak zaitun, khurma, makhluk. Khasiat yang terkandung di dalam tu pun makhluk. Bukan makhluk tak ada bekas, bukan makhluk, tidak ada perbuatan. Hanya yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan. Ingatan makhluk, percakapan asbab makhluk. Begitu je.
Dan termasuk juga secara ittisal, secara muttasil, kam muttasil pada perbuatan yang kita bicara melepasnya, termasuk juga kam muttasil pada perbuatan Allah yang perbuat segala-gala perkara. Allah yang perbuat segala-gala perkara, tapi Allah perbuat menggunakan bahan. Mana bahan? Contohnya Allah yang menjadikan manusia, tetapi menggunakan air mani yang ianya makhluk Allah. Betul, Allah yang menumbuhkan pokok, Allah menggunakan benih yang ianya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan juga. Dipanggil kam muttasil. Sebab apa? Sebab Allah perbuat, dia kena pakai makhluk. Dia kena pakai alat, dia kena pakai bahan. Bahan ni tak adalah air mani. Bahan ni benih. Jadi Allah yang buat manusia, tetapi menggunakan makhluk, iaitu air mani. Dan Quran sebutkan khuliqa mimma indafik. Di ayat yang lain khuliqa mimma immahing, dijadikan daripada air yang terpancar, air yang hina, air mani. Itu cerita pada zahir. Allah menjadikan manusia bukan menggunakan air mani. Allah menjadikan daripada tiada kepada ada. Hak daripada air mani yang bercampur tu hanya Tuhan lakukan asbab seumpama tu. Hak ada, hak semua-semua tu memanglah Tuhan melahirkan anak tu daripada percampuran air mani. Tapi Allah menjadikan Nabi Isa AS tidak pun daripada percampuran air mani. Allah menjadikan Hawa bukan daripada air mani. Tapi hak Allah Ta'ala jadikan, hak adahnya, hak sama-samanya daripada percampuran air mani. Tapi hakikinya, keesaan pada perbuatan, Allah menjadikan daripada tak ada kepada ada, bukan menggunakan air mani, bukan menggunakan makhluk. Bukan menggunakan air mani, bukan menggunakan makhluk. Allah menjadikan pokok tu daripada tak ada kepada ada. Dia tak ada kepada ada. Tapi zahirnya Allah menjadikan pokok kerana ada benih di situ. Itu hanya pada zahir. Allah menjadikan pokok sebagaimana Allah menjadikan pokok permulaan. Allah menjadikan pokok permulaan, tak ada benih lah. Allah menjadikan pokok permulaan. Samalah Allah menjadikan pokok sekarang, tidak menggunakan bahan, tidak menggunakan benih. Tapi cuma pada zahirnya tumbuh pokok kerana ada benih di situ. Itu hanya pada zahir. Tapi pegangan Allah menjadikan daripada tak ada kepada ada. Allah menjadikan daripada tak ada kepada ada. Semua perkara yang berlaku, semuanya daripada tak ada kepada ada. Contoh kita kata perkara tu jadi besar, mari daripada benda tu jadi kembang. Besar tu Allah yang jadikan tak ada pada ada. Zahirnya kan, satu benda lama dia jadi besar. Bukan benda tu, hak ada tu daripada tak ada pada ada, jadi besar daripada tak ada pada ada. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada tak ada kepada ada. Itu keesaan pada perbuatan. Kalau Allah menjadikan menggunakan bahan, itu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Itu mustahil sama sekali mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Kena ingat molek pula hak secara zahirnya seperti berlaku bukan perbuatan Allah, hanya semata-mata turut akan pergerakan yang ianya perbuatan Allah. Mana contohnya? Bergeraknya tubuh badan kita perbuatan Allah. Tetapi apabila bergerak tubuh badan kita, banyak benda yang berada tubuh badan kita akan bergerak sama.
Sebagaimana bergerak tubuh badan kita perbuatan Allah, bergerak semua perkara tubuh badan kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menuruti tubuh badan yang Allah gerakkan. Jadi perbuatan Allah bukan hanya gerakkan tubuh badan, bukan perbuatan Allah juga menggerakkan sekalian benda yang di tubuh badan kita. Walaupun sehalu-halu perkara di tubuh badan kita ada kuman, kita bergerak, kuman bergerak tu perbuatan Allah. Di tubuh badan kita ada habuk, halus je habuk tubuh badan kita, bergerak tubuh badan kita perbuatan Allah. Bergerak habuk di tubuh badan kita perbuatan Allah. Ada semut kecil di tubuh kita bergerak, semut kecil tubuh bergerak tubuh badan kita hanya perbuatan Allah. Bergeraknya semut kecil di tubuh badan kita hanya perbuatan Allah. Semua yang berlaku semuanya perbuatan Allah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Itu pegangan. Ingatan di hati tak ada. Kita orang awam sandar bercakap pada asbab, itu syarak membenarkan. Satu je. Al-Quran pun menyandar pada asbab, hadis Nabi pun menyandar pada asbab, pembicaraan dalam kitab-kitab pun menyandarkan pada asbab, cakapan harian kita pun menyandar kepada asbab. Itu tak salah. Pegangan tetap la syarikalah, tiada sekutu pada perbuatan, tiada menduai pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah perbuat semua perbuatan sebagaimana qada, kehendak, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Walaupun hakikinya kita tidak ada pilihan dan perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Kita ahli sunnah wajib berpegang dengan akidah hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi diri pilihan tetap perbuatan Allah, diri usaha kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana hakikinya kita tidak ada peranan walaupun sebesar zarah, tapi tetap kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan walaupun hakikinya tak ada sekalipun. Dia kena jaga satu-satu. Mati dah di keesaan pada perbuatan, sekalian perbuatan Allah, naik kepada kehendak qada Allah, pergi pada qada dan qadar, sekalian qada dan qadar. Dak kejap pula di hak kita usaha boleh terundur pada Jabariyah. Tak ada kita Tuhan. Jangan Tuhan belaka sampai makam fana. Tuhan lenyapkan hak zahir ni, yang ada hanyalah hak batin, yang ada hanyalah hak hakiki. Itu Allah yang fanakan kepada orang yang sampai makam wahdatul af'al, makam aulia. Kita ni bicara tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada perbuatan. Bicara pak makam aulia, wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat, itu makam aulia. Kita duduk makam syariat, wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tak nak menghilangkan keakuan, nak menghilangkan keakuan diri, nak menghilang macam mana? Itu makam fana. Kita bukan kata nak menghilangkan aku, tak boleh nak hilang aku. Bukan wajib berpegang aku ada pilihan, bukan wajib berpegang aku ada perbuatan. Wajib berpegang. Nak hilangkan aku, akhirnya Tuhan. Tunduk pada akidah Jabariyah. Sekarang ni timbul dalam FB ni, kena hilangkan keakuan diri. Tak ada aku. Itu makam wahdatul af'al, makam aulia. Jangan duk laku hak tu. Hidup laku hak tu. Tak ada aku, tak ada pilihan aku, tak ada perbuatan aku. Tuhan. Kalau lucuk di pegangan pilihan dan perbuatan diri, tak ada perbuatan dan pilihan dan perbuatan di pegangan, terundur pada akidah Jabariyah, akidah yang sesat. Dan nak menghilangkan keakuan diri, hilang apa? Ni pelik belaka ni. Duk hilangkan keakuan diri, tulis dalam FB. Ni semua merosakkan belaka ni. Dia terima ilmu hakikah bukan daripada guru yang mursyid. Dia ngaji ilmu hakikah, dia tauhid pada ain tak lepas.
Akhirnya share dengan FB. Kena hilangkan keakuan diri. Tak ada aku. Tak ada macam mana? Memang adalah aku. Adalah pilihan aku. Ada perbuatan aku. Bukan wajib berpegang. Aku ni ada pilihan. Aku ni ada usaha perbuatan. Tidak terundur kepada akidah Jabariyah. Jangan duk laku-laku akhirnya mu Tuhan. Kerana kita banyaklah dulu ni. Mu Tuhan, terundur pada akidah Jabariyah. Tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni, kami yang sembah. Kami tu kan, mana tak ada akunya. Akan dikau, kami yang minta pertolongan. Apa tak ada akunya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun pilihan dan perbuatan kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak matang Ummul Barahim tadi itu baca-baca sekarang pindah jelah, lepas tu kena baca semula lah minggu depan. Fa hadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Baca tadi tu baca semula minggu depan. Nak baca satu-satu pun mata tak nampak. Cermin mata lupa nak bawa. Buku-buku dalam beg tak ada cermin mata. Tengok macam satu je belang belaka. Tengok pun belang. Tak apalah, kata kita ulang hak minggu lepas lah. Tambah-tambah hak bab ni, hak bab keesaan pada perbuatan. Tiada menduai, tiada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.